Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, fitnah tiada adun Barisan Nasional akan sertai Perikatan Nasional. Muhyiddin file permohonan ke tepi tuduhan kubah wang haram. PDRM serah dokumen kepada Interpol mohon notis merah terhadap menantu Muhyiddin. Kemenangan Perikatan Nasional boleh cetus perubahan kerajaan Pahang. Menteri Besar Pahang Wang Rusdiwan Ismail mendakwa adun PN telah menyatakan kesetiaan pada kerajaan perpaduan pimpinannya di negeri itu dan tidak akan sesekali keluar parti untuk menyertai PN. Jelasnya dakwaan kononnya 4 adun PN negeri itu akan menyertai PN jika pembangkang menang pilihan raya kecil Dun Pelangai tidak lebih daripada fitnah bagi menakutkan rakyat. Katanya, saya ada dengar tu, tapi tadi adun-adun secara spontan ada yang membuat video dan merakam sendiri bahawa mereka tidak akan keluar dan akan terus bersama BN. Ada juga yang buat video secara kelompok lebih kurang 11 orang dan boleh dikatakan seluruh adun dari BN mengatakan akan terus berada dalam kerajaan perpaduan. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, dia tidak menolak kemungkinan gabungan itu mampu mengambil alih pentadbiran Pahang jika menang dalam PRK Pelangai. Muhyiddin membayangkan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mahan akan menjadi menteri besar jika ia berlaku. Sementara itu, Wang Rusdi berkata pembangkang sengaja mewujudkan cerita supaya pengundi di Dun Pelangai terpengaruh. Katanya, pembangkang mewujudkan dan mereka cipta supaya menakutkan rakyat dan terpengaruh dengan cakap mereka. Walhal ini tidak benar sama sekali. Saya dah dapat video dari rakan adun BN yang menyatakan mereka akan terus bersama kerajaan perpaduan, yang menyatakan akan terus bersama saya sebagai menteri besar. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas kegagalan kerajaan menangani krisis kekurangan beras serta menangani kenaikan harga barang ketika ini. Jelas Muhyiddin kekurangan beras, telur dan kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup membuktikan kecelaruan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, tapi hari ini dibaca berita Haji Mat Sabu. Menteri apa? Menteri Naik Lembu memberitahu Perdana Menteri dia sedang menguruskan bekalan beras ini menerusi Fama dan tidak ada kenyataan Perdana Menteri kata tak betul. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya sudah kata tak betul sebab ini bukan kerja Fama. Sekarang saya nak tanya siapa Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna yang baru meninggal Datuk Seri Salahuddin Ayub tapi sampai sekarang tidak diisi. Ini krisis tidak akan Perdana Menteri nak memangku jawatan itu, lantiklah ahli-ahli parlimen yang layak dan sesuai. Tambah Muhyiddin lagi, jika Fama menguruskan beras, pihak mana yang akan mengambil alih tugas untuk memasarkan sayur daripada pekebun tempatan? Jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kosong setelah Salahuddin meninggal pada Julai. Sehingga kini jawatan itu masih belum diisi. Namun tugas itu dipangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Armiza Muhammad Ali. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata dia belum mempunyai keputusan berhubung perombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, akan membawa perkara itu kepada pengetahuan yang di-Pertuan Agong. Mengulas selanjut, Muhyiddin berkata, tidak pernah dalam sejarah negara Fama menghantar beras. Katanya lagi, meskipun bersifat sementara, ia adalah sesuatu yang tidak kena. Katanya, mana ada kerja Fama bekal beras? Tuan-tuan ada dengar tak kalau bekal sayur, kelapa ada, tapi tak pernah masuk senarai beras. Beras adalah makanan ruji. Tapi tak pernah menjadi masalah sebab sistem penghantaran sudah lama, bukan setahun tapi 30 hingga 40 tahun. Nanti Fama tak boleh hantar sayur sebab nak hantar beras, jadi masalah kepada petani lain, siapa nak bekal dan urus bekalan daripada petani. Ketua Pemuda PAS Selangor, Muhammad Syukri Omar mengesahkan bahawa tauliah mengajar agama Islam miliknya telah ditarik balik oleh Majlis Agama Islam Selangor. Katanya, saya telah menerima surat rasmi dari Majlis Agama Islam Selangor berkait penarikan tauliah mengajar saya. Alhamdulillah, lebih 11 tahun berkhidmat mengajar ilmu di surau masjid seluruh Selangor, saya patuh arahan ini. Semua penceramah agama telah diwajibkan mempunyai tauliah mengajar Islam. Beliau yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional Selangor berkata bahawa beliau akan meneruskan ceramah agamanya menggunakan medium lain yang lebih luas tetapi tidak menamakannya. Syukri turut berdoa agar Allah menggantikan kerja penceramahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah telah membuat ketetapan bahawa masjid dan surau tidak boleh dijadikan medan berpolitik. Sultan Sarafuddin juga ialah pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Majlis Agama Islam Selangor turut memperketatkan larangan ini sewaktu pilihan raya negeri. Sesiapa yang melanggar ketetapan ini boleh dikenakan tindakan di bawah Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memfailkan permohonan untuk mengetepikan 3 pertuduhan pengubahan wang haram
membabitkan kira-kira 200 juta ringgit yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa dilaksanakan oleh pentadbirannya. Pengerusi Perikatan Nasional itu juga mahu Mahkamah Seksyen melepas tanpa membebaskannya daripada pertuduhan itu. Permohonan yang difailkan oleh Peguam Cara Tertuan Chetan Jatwani and Company itu pada Isnin dibuat di bawah Seksyen 173(G) Kanun Tata Cara Jenayah. Ia mendakwa bahawa ketiga-tiga pertuduhan itu kini tidak berasas. Ia membabitkan dua pertuduhan memperoleh 195 juta ringgit daripada Buhairi Equity didakwa hasil aktiviti haram yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank Bersatu. Muhyiddin didakwa melakukan kesalahan itu di menara CIMB KL Central di Jalan Stesen Sentral di sini antara 25 Februari dan 16 Julai 2021 dan antara 8 Februari dan 8 Julai 2022. Pada 13 Mac, beliau turut didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan menerima 5 juta ringgit daripada aktiviti haram. Kes itu telah dipindah ke Mahkamah Seksyen di sini untuk perbicaraan bersama. Dalam affidavitnya menyokong permohonan itu, Muhyiddin berkata Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos lepas melepas dan membebaskannya daripada kesalahan predikat kesalahguna kuasa di bawah Seksyen 23(1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pertuduhan itu berkaitan dakwaan menyalahgunakan kuasanya untuk mendapatkan 232.5 juta ringgit bagi bersatu antara 8 Februari dan 20 Ogos 2021. Pada 15 Ogos, Hakim Jamil Hussein berkata, pertuduhan itu tidak mendedahkan dengan jelas sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang dan tidak cukup jelas untuk membolehkan Muhyiddin, Presiden Bersatu, menyediakan pembelaannya. Chetan berkata salinan permohonan itu telah diserahkan kepada pihak pendakwaan pada Isnin. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Wan Sahrudin Waladi memberitahu pihak pendakwaan telah menulis surat kepada Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi untuk memohon menangguhkan perbicaraan pertuduhan pengubahan wang haram sementara menunggu keputusan Mahkamah Rayuan didengar terlebih dahulu pada 29 November. Beliau berkata Mahkamah Seksyen kemudiannya boleh mendengar permohonan Muhyiddin untuk mengetepikan pertuduhan pengubahan wang haram. Katanya permohonan penangguhan kami akan menjadi akademik sekiranya permohonan untuk mengetepikan pertuduhan pengubahan wang haram didengar terlebih dahulu dan diputuskan. Polis Diraja Malaysia telah menyerahkan dokumen diperlukan kepada Polis Antarabangsa untuk permohonan notis merah terhadap Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya menerima dokumen itu daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya, kita polis sudah menerima dokumen itu pada jam 3 petang tadi. Ia juga telah dimajukan kepada Interpol untuk tindakan lanjut mereka. Sabtu lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, SPRM sedang menyediakan beberapa dokumen diperlukan, termasuk draft pertuduhan kes untuk diserahkan kepada PDRM untuk melengkapkan permohonan notis merah terhadap menantu Muhyiddin itu dan peguamnya. Permohonan notis merah itu perlu dibuat melalui PDRM. Ogos lalu, Azam dipetik berkata, SPRM akan memohon notis merah Interpol terhadap menantu Muhyiddin itu serta seorang lagi individu bagi siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata gabungan itu mampu mengambil alih pentadbiran Pahang jika menang dalam PRK Pelangai menerusi penyertaan daripada adun kerajaan. Muhyiddin membayangkan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan menjadi Menteri Besar jika ia berlaku. Katanya PRK Pelangai untuk rakyat bersama kita memberikan isyarat jelas. Ya, kemenangan tak akan mengubah komposisi kerajaan kerana tambah satu kerusi sahaja. Ia juga bermakna kurang 4 kerusi sahaja berbanding kerajaan negeri. Mungkin nanti ada YB UMNO sedar kesilapan dan ingin masuk jemaah kita. Jika ia berlaku, insya-Allah Tuan Ibrahim bakal Menteri Besar Pahang. Pahang setakat ini tiada undang-undang anti lompat parti yang dapat menghalang adun keluar daripada parti yang dianggotainya ketika menang pilihan raya. Pada PRU15, BN menang di 16 kursi DUN di Pahang, manakala PM dapat 17 kursi. BN kemudian menubuhkan kerajaan negeri dengan PH yang memiliki 8 kursi DUN. DUN Pelangai dimenangi Allahyarham Johari Harun yang meninggal dunia dalam naas pesawat di Almina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Muhyiddin berkata PN terbuka untuk menerima sesiapa sahaja yang ingin memberikan sokongan termasuk adun daripada kerajaan yang bersetuju untuk mematuhi prinsip gabungan itu. Namun, dia berkata tiada sebarang maklumat berkenaan kabar angin yang mendakwa ada 4 adun di Pahang yang ingin menyertai PN. Katanya, kami terbuka kepada sesiapa yang ingin menyokong. Tapi saya tidak pasti siapa yang dikatakan 4 adun ini atau jika kabar angin ini ada kebenarannya. Apa-apa pun pelangai penting buat kami kerja keras untuk jelaskan kepada pengundi agar mereka boleh beri undi kepada calon kami, Kasim Samad. Jika menang, ia pastinya kuatkan kedudukan PN. Kami tahu jumlah kursi masih tidak cukup. Tapi jika ia boleh buka peluang untuk kami tubuh kerajaan, pastinya kami harap dapat berbuat demikian.
Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.